Salam sejahtera kepada Encik Alison. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kami hari ini. Okey, kita dalam segmen Sembang Santai bersama pelajar PJJ. Okey, kita ada ambil beberapa orang untuk kita interview, iaitu yang junior dan senior. So untuk Encik Alison adalah seorang senior bagi program Bachelor of Public Management. And then okey. So sekarang ni saya Zulaika daripada PAPIS UUM. So saya akan buat sedikit lah, kita just santai je hari ni dengan Cik Alison. Boleh. Okay, Cik Alison yang saya fahamkan bekerja sebagai inspektor penjara di Jabatan Penjara Malaysia di Kuching. Di Kuching, ya, penjara Puncak Borneo Kuching. Okey, Puncak Borneo. Alright. Belajar di Pusat Kuching yang sekarang ni adalah dalam semester yang ke-7. Ya, betul. Betul. Okey. So maknanya Cik Alison merasailah semasa kelas face to face, and then sekarang berubah kepada kelas secara dalam talian, Webex. Okey. So firstly kita nak tahu mengapa PJJ PACE UUM menjadi pilihan Cik Alison? Okey. Pertama sekali saya nak menceritakanlah. So saya mula saya mula further study dekat UM ni pada tahun 2016 lah, untuk pengetahuan Dr. Carolisha, Edmin dan Cik Imran lah, pada tahun 2016. Dan pada masa tu saya belum lagi bertugas di Jabatan Penjara Malaysia. Saya bertugas sebagai seorang anggota polis bantuan di Malaysia Airport. Malaysia Airport Sendirian Berhad lah, dekat lapangan terbang antarabangsa Kuching. So pada 2016 saya start saya sambung study dekat UM. Yang apa yang saya tahu berkenaan UM ni adalah daripada rakan saya sendirilah. Rakan saya sama bertugas lah. So dia introduce yang UM ni, UM punya program PJJ program ni kepada saya, dan dia kata sangat baik lah. Dia kata program sangat baik, masa sangat fleksibel apa semualah. So saya pun berminat. And then saya pun tengok punya syarat pun, sebab saya lepasan daripada STPM tingkatan 6, saya lepasan STPM, saya tengok dia punya yang syarat-syarat untuk kemasukan PJJ ni sangat bagus lah, dan memang berkaitan dengan saya punya program subjek saya dekat STPM dululah, berkenaan penulisan, berkenaan sastra, bahasa Melayu apa semua. So saya pun minat. And then saya berfikir juga, saya pun dah berfikir why not saya nak improve myself untuk sambung study dekat PJJ UM ni, sedangkan peluang dah terbuka luas kan. Okay. So saya pun daftar sebagai student PJJ UM lah pada tahun 2016 bersama rakan-rakan saya lah. Masa tu rakan saya memang majoriti yang bekerja sebagai polis bantuan di Malaysia Airport, memang majoriti yang study dekat UM lah. So saya serba sedikit tahu macam mana orang kata perjalanan lah untuk kita study tu sampai ke habis semester lah. Okey, macam ni. Oh, okey, kiranya dapat maklumat daripada kawan-kawan senior lah. Kawan senior, ya betul. Okey. So sekarang ni Cik Alison sendiri adalah senior kepada Encik Imran. Ya, betul. So boleh share pengalaman masing-masing. Okey, so maknanya maklumat berkenaan PJJ dapat daripada kawan-kawan yang bekerja sekali. Okey, sepanjang tempoh pembelajaran, apakah kebaikan atau kelebihan yang diperolehi? Ini Cik Alison kena bagi secara ada dua lah, bersemuka dengan dalam talian. Okey. Untuk yang bersemuka, apa yang kebaikan kita study kepada bersemuka ni lah, secara bersemuka. And then UM ni kalau bagi saya lah sangat bagus, sebab kita dalam masa untuk habiskan satu semester ialah 5 bulan. Betul ya Cik Imran? Dalam masa 5 bulan. So dalam bulan pertama kita ada kuliah pertama, kedua, dan midterm, and then pertemuan terakhir, and then kita final exam. So secara bersemuka tu kita dalam sebulan sekali, iaitu kalau kat Kuching ni dia Sabtu Ahad lah, dia punya waktu kelas bersemuka Sabtu Ahad. Kita akan hadir sendiri dekat dia lah. Kalau kat Kuching, kampus dia dekat Tabuan lah, Tabuan Kuching lah. Okay, so apa yang bagusnya yang pertemuan secara bersemuka ni, kita dapat orang kata kalau kita punya ni study group lah, kita bincang memang untuk buat ini buat itu kan, and then kita dapat terus kepada kita punya lecturer, kita bincang kita punya masalah apa semua, dan lecturer terus akan guide kita lah, pensyarah yang dari UM lah, sangat bagus. Okay. And then yang kedua berkenaan yang online ni juga,
sangat bagus jugalah. Ini bagus dari segi perubahan teknologi orang kata. Dan sekarang ni kita pun tengah mengalami krisis pandemik COVID-19. So semua kelas, exam ataupun yang assignment semua kita melalui online lah. Okay, so yang untuk teknologi ni pun bagi saya sesuatu yang baru, memang sesuatu baru. Tapi saya memang macam Cik Imran juga, saya belajar dulu sistem dia, macam mana Webex. Saya pun tak tahulah apa Webex itu sebenarnya. Memang sesuatu benda barulah. Tapi I learn a lot dengan saya punya lecturer, bertanya dengan lecturer saya. Dia orang sangat baguslah, memang dia mengajar kita punya ni. And then kita ada WhatsApp group dengan lecturer, dia akan send dia punya link Webex ataupun Google Meet lah. So sangat bagus jugalah, kita belajar something new daripada teknologi lah. Okay, so bagi saya yang pengajaran secara bersemuka dan teknologi pun dua-dua bagus. Asalkan kita ada effort lah untuk belajar sesuatu benda yang baru. Itu dia. Ya, betul. Dia kena diri sendiri. Kalau sendiri, rasa betul. benda tu susah lah dia. Kalau senang lah dia, betul kan? Betul. Okay, alright. Cabaran yang dihadapi dan cara mengatasinya sepanjang tempoh COVID-19 ni, adakah ada banyak perubahan tak selepas berlakunya pandemik ini? Okey, selepas berlakunya pandemik COVID-19 ni lah, dari segi faktor pekerjaan saya sekarang lah, kita pun semua tahulah sekarang ni dekat penjara pun sedang ada mengalami lah yang orang kata yang ada kaki tangan, and then yang prisoner yang efek dengan yang ni lah COVID-19 apa semua. So sangat bersyukur dekat sini penjara Puncak Borneo masih terkawal lagi lah. Okay, so apa yang saya nak kaitkan pekerjaan saya dengan yang pembelajaran sekarang ni, okay, yang sangat agak terbeban juga lah. Yang mana saya kena buat orang kata, kita kena settlekan kita punya ni assignment, apa semua tugasan apa semua, dan waktu bekerja saya sekarang pun semakin bertambah lah, dan kita kena standby 24 hours apa semua. Tapi dari segi pengagihan masa tu memang saya dapat buat lah, saya dapat settlekan juga tugasan saya apa semua dengan bantuan daripada saya punya pensyarah, rakan-rakan pengajian saya. So benda tu nak kata dia terbeban, tak juga terbeban lah. Cabaran tu memang ada, tapi that is how kita boleh handlekan benda tu lah. Yang penting kita satulah, nasihat saya, kita jangan malu bertanya dengan rakan-rakan study kita dengan pensyarah. Itu je. Itu yang macam mana saya handle benda tu lah. Okay, good. Alright, okay. Setuju ke jika saya katakan pembelajaran yang disediakan masanya adalah fleksibel? Ya, betul. Kiranya fleksibel, setuju? Sangat setuju, sangat fleksibel. Okay, mengapa Cik Adison setuju dengan kenyataan itu? Okay. Pertama sekali saya nak masuk kepada bab tugasan lah. Okay, so why saya katakan masa yang UN offerkan ni sangat fleksibel. Dari segi yang pertemuan pertama kita kelas, okay, so kita kenal dengan pensyarah kita yang baru, student-student yang baru apa semua yang sama semester kita. So dia jangka masa dia tu untuk kita ni pergi ke semester pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima sangat bersesuaian lah. Sebab dia contoh dalam pertemuan pertama dia biasanya akan adakan dalam hujung bulan, dan pertemuan kedua pun dalam masa pertengahan bulan ataupun bulan hujung bulan tu lah. Dan masa untuk kita penghantaran tugasan tu sangat sesuai lah pada pertemuan yang keempat, last pertemuan. Okay, so kita akan dalam pertemuan pertama dan kedua kita akan ready untuk midterm apa semua, dan penyerahan tugasan terakhir kita iaitu pada pertemuan terakhir, iaitu pertemuan keempat. Dan lastly kita akan menghadapi inilah untuk final exam lah. So sangat fleksibel lah masa dia. Memang orang kata kita akan dapat fokus untuk exam dan settlekan kita punya tugasan lah. Ya. Okay. So maknanya tidak membebankan pula masa ni. Okay. Ya, betul. Alright. Okay, pensyarah pensyarah juga memainkan peranan untuk menarik minat kita untuk belajar, untuk fokus, untuk rasa tak boring benda-benda semua ni kan. Okay, macam Cik Adison sendiri mesti dah ramai lecturer yang Cik Adison jumpa, dah attend kelas. So dalam ramai-ramai lecturer tu ada tak lecturer yang favourite? Komen sikit pasal lecturer sekarang yang kita nak dengar. So bagi saya, kalau dari semester 1 sampai semester 7 ramailah lecturer. And then saya jumpa juga dengan lecturer yang dah mengajar saya dari SEM 1. Ada yang masuk mengajar saya subjek untuk semester 3, 4 dan 5 kan. So lecturer yang samalah. So bagi saya untuk lecturer yang UM ni, bagi saya semua favourite jugalah. And then yang saya paling gemar iaitu mengajar saya statistik pada saya, subjek statistik pada semester ke-6 iaitu Dr. Yusman Yaakob lah. Okay.
Dr. Yusma Yaakob yang sangat membantulah, di mana dia memang tak, orang kata apa, rekod ilmu lah. Itu yang saya memang respect dengan dia lah. Memang really appreciate dia punya effort, dan pada waktu tertentu dia akan adakan extra class yang secara percuma untuk kita lah, yang mana mengambil subjek statistik lah. Dia sangat membantu, memang sangat membantu. Mana-mana pelajar yang kurang sikit pemahaman berkenaan subjek statistik yang banyak banyak membuat berkenaan pengiraan lah. Okey. Itulah. Oh, so maknanya lecturer tu dia ada effort lain, extra ada effort effort. untuk Ya, students. Okay. Ya. So maknanya Cik Edison sambung belajar ni untuk kenaikan pangkat ke? Itu orang kata memang ni lah, memang jadi orang kata aku tak mana lah, sebab kita pun dalam saya punya ni lah dekat office apa semua kan, saya punya orang kata bos-bos apa semua kan, diorang memang sentiasa nak improve themselves untuk berada di tahap ni lah. So saya sekarang pun macam, saya rasa macam Cik Imran juga, saya pun sebagai pelaksana sekarang, kita pun why not kita nak jadi macam yang kita punya bos apa semua kan, kita nak improve ourselves. Dan untuk yang kedua, sebab saya sambung belajar ni pun untuk ilmu juga, untuk tambah ilmu, and then improve saya punya skill lah, mana-mana dalam bidang pengurusan apa semualah. Okay. Okay, so maknanya nak selarikan dengan education dengan skill dalam bekerja ke? Betul. So yang itu mestilah kena selaras untuk kita dapat kenaikan pangkat. Ya, betul. Okay, tempoh masa 5 tahun lebih ni, adakah membebankan Encik Ellison? Dalam tempoh 5 tahun lebih ni, kalau dari segi panggilan masa saya memang tak ada masalah lah bagi saya, sebab sekarang pun saya masih orang kata apa, single lagi lah. So saya banyak komitmen saya dekat education dan bekerja lah, itu saja. Memang tidak membebankan. Alright, okay. Adakah macam tadi bebanan menjadi seorang pelajar dan seorang inspektor penjara, adakah ia menjadi satu bebanan kepada Cik Ellison sendiri? Okay, untuk ni memang bagi saya sebagai inspektor penjara kerjaan saya sekarang, dan yang education ni memang tak membebankan lah. Tadi balik kepada yang apa yang saya cakap tadi, kita kena pandai untuk mengakhirkan masa kita lah. Bila masa kita nak fokus pada kerja, dan bila masa kita nak fokus kita punya study lah. Okay. Okay, Encik Ellison bekerja dengan Jabatan Penjara daripada tahun berapa? Saya dari tahun 2017 dekat Jabatan Penjara. Saya dekat Jabatan Penjara dalam April tahun ni, genap 4 tahun lah saya berkhidmat di Jabatan Penjara Malaysia. Baru lagi. Sebelum ni di airport, betul? Ya, betul. Okay. Jadi soalan terakhir, dan kami perlu macam Cik Ellison sharekan sedikit tips kepada pelajar-pelajar baru, bakal-bakal pelajar, tips dan pesanan apa yang kena terapkan dalam diri sendiri untuk bagi semangat kepada mereka. Okay, tips daripada saya dan sedikit pesanan saya kepada pelajar-pelajar baru yang mendaftar untuk kemasukan PJJ-UM. So saya ingin perkatakan disiplin penting. Yang pertama, disiplin. Memang masa kita kena pandai bagikan masa, sebagaimana kita bekerja dan kita belajar, masa tu memang sangat penting lah. Okay, and then untuk yang tips yang lain pula, kita jangan malu bertanya. Okay, kalau kita nak berjaya, kita jangan malu bertanya. Apa yang kita tak faham tentang apa subjek semester apa semua, kita terus akan kontak terus dengan kita punya pensyarah, rakan-rakan study kita lah. Okay, and then yang ketiga juga, kita kena belajar sesuatu yang baru. Okay, so kalau kita nak berjaya, kita kena belajar, pandai mencari something new daripada orang-orang yang berpengalaman lah, yang dah graduate, senior-senior yang lain lah. Dan kita belajar juga daripada orang yang kita nampak dia dah berjaya. So kita ambil sikit macam mana dia menjalani dia punya ni lah, laluan dia untuk berjaya tu lah. Okay, itu. Okay, good. Ini adalah nasihat daripada seorang senior yang tak lama lagi akan habiskan pengajian. Okay, Encik Ellison, kami harap di masa hadapan boleh menjadi seorang contoh kepada pelajar-pelajar dan bakal-bakal pelajar, dan juga boleh merekrut kawan-kawan yang lain untuk sambung belajar bersama PJJ PACE. Okay, untuk hari ini saya rasa itu sahaja sembang santai kita bersama pelajar-pelajar PJJ PACE.